Walaupun gilanya sebahagian kecil. Contohnya dia cuma gila seminit. Dia cuma gila seminit. Jadi itu tidak sah. Kata guru saya, clear. Okey. Kata guru saya, dia bagi contohlah kita puasa, tiba-tiba ada orang sihir kita, tukar jadi kambing seminit. Lepas tu tukar balik jadi manusia. Puasa hari itu tak sah. Sebab kambing tidak berakal. Itu analogi yang nak diberikan, walaupun sekejap tetapi menyebabkan tidak sah puasa. Berbeza dengan pengsan. Pengsan kita tidak masukkan di dalam kategori berakal. Tadi gila walaupun sekejap pada siang hari membatalkan puasa. Pengsan sekejap tidak membatalkan. Pengsan yang membatalkan ialah pengsan sepanjang hari. Apakah contoh pengsan? Nak masuk operation, diberi bius, tak sedarkan diri. Itu bius. Jadi benda itu tidak membatalkan puasa. Dia pengsan 2 jam, 3 jam, 5 jam, tidak membatalkan puasa selama mana dia tidak pengsan sepanjang hari tersebut. Okey. Yang ketiga, wa naqa'un min nahwi haidin. Suci daripada haid. Seumpama haid tersebut. Seumpama haid ialah nifas. Okey. Jadi suci daripada haid dan nifas bagi perempuan secara khususnya, yang mana kalau keluar haid walaupun sebentar, walaupun sekejap di tengah-tengah siang hari Ramadan, maka membatalkan puasa dia pada hari tersebut. Sebagai contoh, malam tu dia tak haid dah, dia suci, dia semayang elok, dia sahur, kemudian pukul 1 tengah hari, nampak ada keluar darah. Lepas tu berhenti balik, sambung balik malam, isyak keluar darah balik. Jadi puasa dia sah ke tidak? Tidak sah. Walaupun sekejap haidnya keluar, tetapi dia Allahumma salli Muhammad memboleh membatalkan puasa. Sebab ini adalah syarat sah puasa. Okey. Tetapi ada pendetailan lah dekat haid. Dekat haid ni kena ikut kelas khas mengenai fik wanita ni. Kalau ada haid yang terputus-putus, sehari sejam, kemudian esok 2 jam, 3 jam, itu adakah itu haid ataupun tidak, itu di dalam bab haid lah, perlu dipelajari dalam kelas yang lain. Yang keempat, wa ilmun bi kaunil waqti qabilan lisaum. Mengetahui keadaan waktu itu menerima bagi puasa. Maksudnya waktu tersebut bukanlah waktu yang diharamkan untuk seseorang berpuasa. Apakah itu hari yang diharamkan untuk seseorang itu berpuasa? Dia ada kategori haram dan sah. Haram yang tidak sah. Okey, ada haram yang sah dan haram yang tidak sah. Haram yang sah contohnya ialah seorang wanita yang berpuasa sunat tanpa keizinan suami dia. Suami dia tidak izinkan dia berpuasa, tetapi dia tetap berpuasa. Perbuatan dia itu haram, tetapi puasanya itu sah. Haram yang tidak sah ialah berpuasa pada hari yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Apakah itu? Yang pertama, okey, ini masih dalam bab ni, keadaan waktu itu boleh untuk berpuasa. Yang pertama, puasa pada hari tasyrik, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Raya kedua, raya ketiga dan raya keempat, raya haji. Raya haji 4 hari kan terpanggil. Istilah dia raya haji lah kan. Jadi hari raya kedua, ketiga, keempat itu dipanggil hari tasyrik. Boleh lagi ataupun masih waktu untuk mengerjakan korban. Kalau buat korban pada waktu itu sah. Okey. Itu 3 hari diharamkan untuk berpuasa. Yang kedua, pada hari puasa hari Syak. Hari Syak ni hujung hari yang terakhir pada sesuatu bulan tersebut, iaitu 30 Sya'ban. Okey, 30 Sya'ban. Yang ketiga, puasa 15 hari terakhir bulan Sya'ban. Puasa 15 hari terakhir bulan Sya'ban. Yang mana idzan tasafa
Sya'ban, kata Nabi SAW, idza intasafa Sya'ban fala tasumu hatta yakuna Ramadan. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmizi. Jika telah masuk pertengahan bulan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa. Nabi SAW bersabda, tunggulah sampai masuknya bulan Ramadan. Atau disebabkan hadis ini, maka puasa pada 15 hari terakhir bulan Sya'ban adalah diharamkan dan tidak sah, kecuali kecuali ini perlu penitilan, kecuali 3 keadaan. Yang pertama, dia telah berpuasa pada nisfu Sya'ban, iaitu dia telah berpuasa pada tarikh 15 Sya'ban. Jika dia berpuasa pada 15 Sya'ban, maka dia ada lesen untuk berpuasa pada 16. Jika dia telah berpuasa 16, dia ada lesen untuk puasa 17. Maka dia lesen 18, 19. Kalau 19 dia dah tak puasa, maka dia tidak ada lesen lagi untuk berpuasa pada 20, 21 dan sebagainya. Terputus. Okey? Yang mana puasa dia mesti bersambung dengan tengah Sya'ban, nisfu Sya'ban. Jadi sebab itu antara amalan yang digalakkan ialah puasa pada malam nisfu Sya'ban. Nanti nisfu Sya'ban akan adalah tu nanti tazkirah ataupun bab mengenai nisfu Sya'ban, kelebihan malamnya dan juga siangnya. Siangnya itu digalakkan untuk berpuasa. Jadi itu keadaan pertama. Jadi jika dia telah menyambungkan puasanya daripada 15, maka dia boleh puasa 16, 17, 18, walaupun hadis ini mengatakan fala tasumu, jangan berpuasa. Kerana ada hadis lain dan nas lain yang menghuraikan mengenai hadis yang saya bacakan tadi. Okey, tadi keadaan pertama yang boleh. Keadaan kedua, boleh berpuasa pada nisfu Sya'ban, iaitu puasa qada ataupun kita panggil puasa wajib lah, puasa wajib. Antara puasa wajib ialah puasa qada. Dia masih berbaki Ramadan yang lepas, dia tak qada lagi. Ada baki lagi 10 hari. Jadi kata dah masuk 14 Sya'ban ni, tak ada ni nak habiskan. Masih boleh untuk berpuasa pada 15 yang terakhir, maknanya 16 lah, 16 ke atas. Masih lagi boleh berpuasa jika puasa itu puasa yang wajib. Yang ketiga, berapa, 2 orang tadi kan? Yang ketiga, dia telah mempunyai kebiasaan ataupun adat berpuasa. Memang kebiasaan dia puasa Isnin dan Khamis, contoh. Jadi walaupun telah masuk 15 Sya'ban terakhir, 16 dan ke atas, maka dia masih boleh berpuasa pada Isnin dan Khamis tersebut. Berapa harikah ataupun bagaimana kita nak tahu dia kebiasaan ke tidak? Sabit sesuatu kebiasaan itu dengan sekali buat. Jadi kita boleh simpulkan macam ni. Kalau kata nisfu Sya'ban ataupun 15 Sya'ban itu jatuh pada hari Khamis, kita jatuh dari apa? Tengoklah kalender. Contoh kalau jatuh pada hari Khamis, Jumaat tu dah masuk nisfu Sya'ban kan. Jadi dia berpuasa pada hari Selasa sebelum nisfu Sya'ban tu. Nisfu Sya'ban hari Khamis, dia dah puasa Selasa. Jadi dia ada lesen untuk berpuasa Selasa depan. Dan dia ada lesen untuk puasa Selasa depan lagi, kalau dia puasa Selasa, sebab sabit dengan sehari. Walaupun Selasa minggu sebelum tu dia tak pernah pun puasa. Begitu juga kalau dia puasa hari Rabu, maka dia ada lesen untuk puasa Rabu depan tu. Kalau dia puasa lagi, dia ada lesen untuk puasa Rabu depan lagi. Gitu jugalah yang berlaku jika Ahad, Sabtu, Isnin dan sebagainya. Okay, bukan Isnin Khamis sahaja, itu contoh. Jadi mana-mana hari sebelum nisfu Sya'ban, kalau dia telah berpuasa, maka dia ada lesen untuk berpuasa pada minggu hadapan tersebut, walaupun hari tersebut ialah intasafa ataupun nisfu Sya'ban yang terakhir, yang merupakan hari haram, hari yang diharamkan untuk berpuasa. Okey. Jadi itu 3 keadaan yang boleh untuk seorang berpuasa walaupun telah masuk 16 Sya'ban dan ke atas. Hari yang keempat, hari yang diharamkan untuk berpuasa, iaitu tidak lain tidak bukan ialah 2 hari raya. Ini semua orang tahu lah. 2 hari raya ialah hari yang tak boleh dan haram dan tidak sah seseorang itu berpuasa. Okey. Faslun, yang seterusnya, syarat syurutu wujubihi khamsatu asya'. Syarat wajib berpuasa.
Okey, tadi syarat sah. Ada benda ini sah. Syarat wajib. Ada benda ini seseorang itu wajib berpuasa. Yang pertama, Islam. Dia kena ada kesemua. Dia kena ada kesemua ni barulah sah. Barulah wajib. Islam. Okey, sama Islam. Mana bukan Islam tidak diwajibkan. Tapi ada pandangan yang kata tetap wajib. Okey. Tak wajib dengan syarat dia kena masuk Islam lalu dia berpuasa. Sebab kalau dia puasa juga dalam keadaan dia tidak Islam, tidak sah. Okay. Yang kedua, taklif. Taklif ni apa maksud dia ataupun kita panggil mukallaf. Mukallaf ni bererti aqil baligh. Dia berakal, tidak gila, dan juga dia telah mencapai baligh, cukup umur. Okey, baligh jelaslah yang kita cerita sebelum ni. Sama ada 15 tahun ataupun telah keluar haid ataupun telah keluar air mani. Dan mukallaf juga kita panggil ada lagi sihat panca indera, maksudnya sampai dakwah kepada dia. Itu ada huraian mengenai mukallaf, dakwah sampai. Jadi kalau dia baru masuk Islam, satu orang pendakwah pun tak ada kepada dia. Jadi dia tidak wajib disebabkan dia uzur syar'i. Dia jahil dalam keadaan uzur syar'i, taklif tidak sampai kepada dia. Yang ketiga, wa itaqatun, mampu berpuasa dengan erti tidak sakit. Okay, mampu ini tidak sakit. Ada sakit yang mengharuskan seseorang untuk berbuka. Ada sakit yang belum cukup untuk mengharuskan seseorang itu berbuka. Okey. Jadi syarat itaqah ataupun mampu berpuasa ini bererti dia sihat, yang menyebabkan dia mampu untuk berpuasa. Apakah contoh wa itaqah nombor 4? Nombor 4 pun ada sihah, wasihah dan sihat. Mampu berpuasa dan sihat. Jadi sihat jugalah, sihat tubuh badan dan sebagainya. Contoh seseorang yang sakit, seperti contoh dia memang perlu makan. Okey, dia memang perlu makan. Jadi bila dia tidak makan, maka menyebabkan mudarat kepada tubuh badannya, orang ini tidak diwajibkan berpuasa. Ataupun mampu berpuasa juga, kita boleh bagi contoh orang yang tua, yang terlalu tua, yang tidak mampu berpuasa. Jadi orang ini dia ada tanggungjawab yang lain, iaitu dia hendaklah membayar fidyah bagi setiap hari yang ditinggalkan kerana dia tidak mampu tersebut. Okey. Jadi itu Islam. Islam memberikan rukhsah dan kelonggaran bagi sesiapa yang tidak mampu, maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Wa iqamatun, dan bermukim. Okey, dan bermukim. Bermukim lawan kepada musafir. Bererti orang yang musafir ada keringanan untuk tidak berpuasa. Harus berbuka puasa bagi orang yang bermusafir. Musafir dengan cukup syarat. Syarat-syarat musafir kita pelajari dekat bab solat. Dekat solat musafir. Kita belum sampai lagi. Kalau ikut dalam di surah saja ni belum sampai lagi. Tetapi antaranya ialah cukup jarak perjalanan 82 km, ataupun dalam qaul yang lain 85, ataupun qaul yang lain 90 km. Okey. Dan musafir itu ialah musafir yang diharuskan, bukan musafir kerana maksiat, dan juga dia tidak berniat untuk tinggal di suatu kawasan itu lebih daripada 4 hari 4 malam. Tidak termasuk hari pergi dan balik. Okay, jadi itu dikira kategori sebagai musafir. Kalau dia musafir, maka dia ada lesen dan diberikan keringanan oleh Allah SWT untuk berbuka puasa. Kerana Allah SWT sebut di dalam Quran, wa in kun a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in kuntum marda aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dalam surah Al-Baqarah kan, sekiranya kamu sakit, marda aw ala safarin, atau sedang dalam keadaan musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka dia hitunglah hari yang dia tinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ila akhir ayat. Jadi itu sabit dengan ayat Al-Quran bahawa orang yang bermusafir dibenarkan untuk berbuka puasa. Jadi jangan peliklah kalau orang tu dalam kapal terbang, dia makan walaupun siang Ramadan. Okey, tetapi yang mana lebih afdal, berbuka atau berpuasa?
Okey, ini perbahasannya. Ada khilaf dalam kalangan para ulama lah. Tetapi yang lebih kuat ialah kekal berpuasa. Sebab apa? Okay, kekal berpuasa. Bukankah ada satu ni yang kita panggil rukhsah, itu ialah hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, rukhsah atau keringanan itu ialah hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam bab puasa ini, satu, kenapakah berpuasa lebih afdal untuk dikekalkan? Kerana pahala berpuasa pada bulan Ramadan itu tidak sama dengan pahala dia qada. Jika dia qada puasa, contohnya dia musafir lalu dia berbuka, dia qada pada hari yang lain. Hari yang lain itu bukan Ramadan. Hari yang lain bukan Ramadan dan tidak tertakluklah kepada kelebihan-kelebihan yang ada pada bulan Ramadan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, antara hikmah disyariatkan rukhsah berbuka ini ialah untuk memberikan keringanan kepada kita. Sebab al-musafiru qita'atun minal azab. Musafir itu sendiri ialah secebis daripada azab. Maksudnya musafir ini adalah satu kesusahan, kesukaran bagi kita. Walaupun sebenarnya kita duduk dalam bas, aircon, tidur. Duduk dalam bas, aircon, tidur daripada pukul 10 pagi sampai 4 petang. Duduk dalam bas 6 jam berbanding dengan duduk dalam rumah. Mana lagi letih? Duduk dalam rumah ni lah makan, buat kerja, ada juga tidur sejam. Mana lagi letih? Naik bas ke duduk dalam rumah? Naik bas. Sebab musafir itu sendiri ialah suatu kesusahan. Jadi bila mana kita berpuasa dan kita tidak mengalami kesusahan itu, maka disebabkan itulah kita kita dibenarkan untuk kekal dalam keadaan berpuasa. Sebab kita musafir tapi kita tak rasa penat. Ada tak? Ada. Orang yang bermusafir tadi tidak rasa penat. Bagi contoh, musafir pada zaman sekarang, naik bas ataupun naik kereta, orang tolong bawa, naik kapal terbang dan sebagainya, yang mana tidak penat, jadi lebih baik dia menanggung keletihan berpuasa itu. Jadi sebab itu kekal dalam keadaan berpuasa adalah lebih afdal berbanding mengambil rukhsah berbuka jika dia tidak yatadarrar, apa tu panggil, dia tidak terefek, dia tidak merasa sukar ataupun mengefek dia punya kesihatan dengan musafir tersebut. Okey, jadi itu untuk kekal dalam keadaan berpuasa. Jadi balik kampung tu kalau boleh teruskan berpuasa lah. Balik kampung tu ada bawa bekalan makanan, lebih baik adalah kekal berpuasa untuk mengambil kelebihan dalam bulan Ramadan. Itu kelima, bermukim. 1, 2, 3, 4, 5. Jika tidak cukup syarat ni, maka diharuskan, maknanya dibenarkan untuk berbuka, tidak wajib. Okey, tidak diwajibkan untuk berpuasa. Faslun, arkanuhu salasatu asya. Okey, rukun berpuasa itu. Rukun puasa itu ada 3 perkara. Yang pertama, niyatun lailan likulli yawmin fil fard wa tarku muftirin dzakiran mukhtaran ghaira jahilin ma'dzur wa shaimun. Rukun puasa itu ada 3. Rukun puasa itu ada 3. Yang pertama, niat pada malam hari. Niat pada malam hari adalah merupakan rukun puasa untuk puasa wajib di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa Ibnu Majah, man lam yubayyiti siyam qabla tulu'il fajri fala siyama lahu. Sesiapa yang tidak niat puasa sebelum azan fajar, maka dia sama seperti orang yang tidak berpuasa, dia tidak ada puasa baginya. Imam atau mazhab Syafi'i istinbat daripada hadis ini yang mengatakan wajib untuk niat sebelum masuk subuh, sebelum tulu'il fajri. Jadi waktu niat, bilakah waktu niat? Malam. Apakah itu malam? Bermula daripada maghrib sehingga subuh. Itulah waktu niat. Jadi bererti kita, kalau kita buka puasa, Allahu akbar, Allah, makan kurma,
terus niat puasa waktu itu, nawaitu shauma ghadin. Adakah dikira telah niat? Telah niat. Dia telah dikira niat. Maknanya dia telah niat untuk puasa esok hari. Sebab waktu niat dia adalah malam. Bermula malam daripada maghrib sehinggalah waktu fajar dan subuh. Waktu fajar tersebut. Okey. Sama juga jika selalunya kita niat selepas solat tarawih kan, lepas solat witir, jadi nawaitu shaum maghrib, untuk mengingatkan kita agar niat untuk terus berpuasa pada esok hari. Okay, dalam mazhab Syafi'i niat mesti dilakukan pada setiap hari. Okay, tetapi ada di dalam mazhab Maliki niat kita ataupun kita boleh untuk niat sebulan penuh dengan satu niat. Kerana apakah alasannya? Alasannya ialah puasa Ramadan itu sendiri ialah satu ibadah. Jadi satu niat untuk satu ibadah. Itu beza dengan mazhab Syafi'i. Setiap hari adalah ibadah yang berlainan. Hari nombor satu ibadah tertentu, nombor dua ibadah. Jadi sebab itu perlu niat. Macam kita lah solat maghrib, niat. Nak solat sunat kena ada niat. Solat tarawih yang setiap rakaat, dua rakaat tu perlu kepada niat. Okey, jadi sebab tu setiap hari itu perlu kepada niat. Itu berdasarkan ataupun hujah yang dikeluarkan oleh fuqaha mazhab Syafi'i. Tetapi ada syarat juga. Mazhab Maliki mengharuskan niat sebulan ini jika tidak ada yang membatalkan puasa dia di tengah-tengah. Kan, sebagai contoh, seorang itu haid ataupun nifas di tengah-tengah pada hari ke-10. Jadi dia tetap wajib untuk tajdid niat. Dia mesti niat semula, sebab puasa dia tadi telah terputus di tengah-tengah. Jadi dia ingat niat sebulan, okey, terus niat sebulan. Ada lagi perincian di dalam mazhab Maliki, iaitu niat sebulan. Okey. Jadi satu lagi mazhab ialah mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Boleh dilakukan niat untuk solat fardu seperti mana solat sunat kita, mazhab Syafi'i, iaitu niat sebelum zuhur, sebelum masuk waktu zuhur. Kerana sabda Nabi SAW, pada suatu hari Nabi SAW tanya pada Sayyidatina Aisyah, adakah hal indaki syai', hari ni kita ada apa-apa ke nak makan? Yang ni tawaduk ataupun susahnya hidup Nabi SAW di dunia dah, kata Aisyah, tak ada makanan. Jadi kita berpuasalah. Nabi nak sarapan, nak makan, tak ada makanan. Jadi Nabi berpuasa. Jadi boleh niat untuk berpuasa berdasarkan hadis tersebut. Jadi kesimpulannya, kita mesti niat setiap hari. Satu, kita mesti niat setiap hari. Kalau kita terlupa niat, ini faedah kita mempelajari mazhab lain. Kaedah-kaedah ini bukan saya yang bercakap, tetapi dinyatakan juga oleh kitab-kitab mazhab Syafi'i yang lain. Kitab-kitab seperti Ghayatul Muna, kitab-kitab seperti Hasyiah Al-Jamal, kitab-kitab seperti kitab-kitab yang tinggilah dalam mazhab Syafi'i sendiri, memberikan jalan keluar ataupun faedah mempelajari mazhab ini begini, iaitu bila mana seseorang itu terlupa niat, terlupa niat pada malam hari, maka dia boleh untuk bertaklid kepada pandangan mazhab Imam Malik ataupun mazhab Imam Abu Hanifah untuk memastikan hari keesokan yang dia lupa niat itu sah. Maksudnya dia dapat pahala puasa. Itu faedah dia. Okey, faedah dia gitu. Bukan untuk kita tidak niat setiap hari, bukan. Kita tetap perlu niat setiap hari, tetapi jika ada sehari ataupun certain hari yang kita memang ada keuzuran, terlupa betul-betul, maka ketika itu faedah dia kita niat untuk taklid pada mazhab lain, dan kita sah berpuasa pada hari tersebut, dan kita disunatkan, boleh sunat, untuk qada hari yang kita tertinggal niat tersebut pada hari yang lain. Okey. Kerana apa? Kerana khuruj minal khilaf, untuk keluar daripada khilaf para ulama. Okay, dapat? Untuk saya tegaskan, apakah contoh lupa niat ni? Ini takut berbahaya kepada yang was-was. Apakah contoh orang yang lupa niat pada malam hari ni? Selalunya tidak lupa. Selalunya orang akan niat. Contoh dia ialah dia buka puasa, tidur 7.30 buka puasa, 7.40 tidur, dan memang tak terlintas langsung esok bangun. Orang ni tak niat. Salah satu contoh lah. Orang yang habis tarawih, salam, baca tadarus, kemudian ni esok bangun sahur, solat subuh, saya terlupa niat. Tak, dia telah niat sebenarnya. Apa kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami di dalam kitab Al-Manhajul Qawim? Sesiapa yang
tasahhara, man tasahhara, sesiapa yang bangun sahur ataupun dia mengambil air. Ini kata-kata dia, dia mengambil air, dia minum, dan dia minum itu dengan niat agar esok ni saya tak dahaga sebab puasa. Kalau terlintas dalam hati dia begitu, maka dia telah niat, faqad bata, dia telah pun niat pada malam tersebut. Sama juga kita bangun sahur, makan, ayah makan buat apa ayah? Saya memang setiap hari makan pukul 4 pagi. Orang ni mungkin tak niat lah. Kalau memang setiap hari dia makan pukul 4 pagi, ada kemungkinan lah untuk dia tak niat berpuasa. Tetapi kita tiba-tiba hari tersebut bangun, maka secara tidak langsung, jika telah terlintas, sebab niat bukannya nawaitu sauma ghadin. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi Ramadan, itu adalah lafaz niat. Lafaz niat hukum dia sunat untuk membantu hati kita, untuk membantu hati kita niat secara lebih tepat. Samalah macam dalam solat kan, dan sebagainya. Jadi jika telah terlintas di hati kita esok nak puasa, maka itu telah pun dianggap sebagai niat. Begitu juga orang yang minum air kerana esok takut dahaga, makan esok takut lapar. Untuk apa? Kerana untuk berpuasa. Kata Imam Ibn Hajar di dalam Al-Manhaj Al-Qawim. Jadi begitu. Walau bagaimanapun, jika ada ustaz yang sebut sahur itu bukan niat, ya betul, sahur bukan niat, memang betul. Tetapi dia nak kata perbuatan sahur itu bukan niat, sebab sahur ialah makan dan minum. Niat ialah apa yang ada di dalam hati. Tetapi kebiasaannya orang yang makan dan ada makan minum dan sebagainya ketika sahur itu, dia ada terlintasan di dalam hati untuk dia berpuasa. Jadi keadaan orang yang tidak niat malam hari ni, saya bagi contoh yang tadi lah. Ataupun orang yang azannya maghrib terus pingsan, contoh. Itu orang tu bangun-bangun tak niat. Ataupun orang yang haid. Ni pun boleh jadi juga. Orang yang hari ni dia haid, jadi dia memang esok memang saya tak puasa lah. Esok memang saya tak puasa. Jadi dia pun tidur bangun-bangun subuh, dia cek tak ada lagi. Pukul 10 pagi tak ada. Suci daripada haid dan nifas pada keesokan harinya. Adakah dia niat? Dia memang tak niat, dan dia memang niat untuk tak puasa. Sebab kalau dia niat untuk berpuasa, haram, tak boleh. Tak boleh dia niat untuk berpuasa pada malam hari jika dia seorang yang haid. Sebab diharamkan untuk dia berpuasa. Jadi ini pun satu lagi lah situasi. Jadi bila mana esok tu dia bangun pagi dalam keadaan dia tak sahur dan sebagainya, maka dia diwajibkan untuk berpuasa. Jadi yang tadi dia tak niat tadi, taklid kepada mazhab Abu Hanifah dengan mengharuskan niat sehingga zuhur, ataupun pada mazhab Maliki niat sebulan tadi. Okey, jadi begitu. Azan dah. Okey. Dia akan bunyi. Kadang masuk dah. Kita ni lah, kita bagi ruang azan dulu. Lepas tu dalam 5 minit insya-Allah kita akan tutup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah marabah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lepas ni jika ada apa-apa soalan boleh tanya, dan saya nak habiskan lagi dua. Nampaknya kita sempat sentuh dalam 40% daripada bab puasa ni. Yang kedua, watarku muftirin, meninggalkan makan ataupun perkara yang membatalkan puasa dalam keadaan zakiran, dia ingat, mukhtaran, sengaja, ghaira jahilin, dia tidak jahil, ma'zur, ghaira jahilin ma'zur, dan dia bukanlah jahil yang dimaafkan. Okey. Jadi dia ada ikat. Jika dia makan, jika dia minum ataupun dia buat perkara-perkara yang membatalkan puasa, dia mesti dalam keadaan ingat. Kalau dia buat dalam keadaan terlupa ataupun dipaksa ataupun jahil yang dimaafkan, itu tidak membatalkan puasa. Jadi kalau dia ingat dan sengaja, maka itu barulah membatalkan puasa. Wasaimun, dan rukun puasa itu ialah orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa. Tapi sebahagian ulama mengatakan saim, orang yang berpuasa ni tidak termasuk di dalam ialah rukun. Okey. Jadi tiga itu adalah merupakan rukun puasa. Dan fasal yang seterusnya ada banyak lagi yang boleh kita pelajari, iaitu mengenai qada, kafarah, fidyah, zakat fitrah dan sebagainya, yang itu dan sebagainya. Mungkin jika ada apa-apa soal jawab yang berkaitan, boleh saya buka dulu kepada soal jawab sebelum saya tutup. Ada apa? Ya, Kanis. Oh, jarak musafir yang 80. Jarak musafir itu one way. 85 82 atau 90 km itu ialah one way punya perjalanan dan jarak yang biasa dilalui. Bukan kita sengaja memilih jalan jauh. Betul. Kalau kita biasa ke KL 50 km, katakanlah 50 km, ada jalan lain, lalu kok Putrajaya, masuk kok Kelang, masuk ke Shah Alam, so okey 100 km, itu tak dikira. Dia mesti jalan yang biasa dilalui untuk ke destinasi tersebut. Okey, baru dikira jarak tersebut. Positif COVID. Positif COVID ada banyak stage. Okey. Jika dia sampai tahap yang menyebabkan mudarat kepada diri dia, biasanya stage 4 dan 5 lah. Itu yang memerlukan bantuan pernafasan, masuk oksigen dan sebagainya. Jadi orang ini dikira sebagai sakit. Sakit tadi maksudnya dia tidak cukup syarat wajib yang keempat tadi, sihat. Bagi orang yang positif COVID yang berada pada tahap yang tinggi, yang memang dia tidak mampu berpuasa, jadi dia dibenarkan untuk berbuka puasa. Tapi kalau COVID biasa, boleh pergi surau, relax, demam, itu masih diwajibkan berpuasa. Kita tengok pada tahap dia. Okay. Ada lagi ni? Okey, jadi jika tak ada, pelajaran pada malam ini ialah mengenai fiqh ataupun hukum hakam. Jadi sebab tu ada dengar hukum wajib sah keadaan ni. Jadi fiqh memang begitu. Fiqh memang pendetilan bagi satu itu dia akan pecah pada 5, 10, 11, 12, 20 bagi satu masalah. Adapun mengenai bagaimanakah kita untuk rasa ingin berpuasa,
ataupun tazkirah Ramadan untuk menggalakkan seseorang itu berpuasa. Jadi itu ialah bab bahagian yang lain. Mengenai kita boleh cerita mengenai kelebihan bulan Ramadan, apa amalan-amalan salafus soleh, doa-doa mereka, sunat-sunat yang boleh dilakukan. Jadi itu sama-samalah kita pelajari, dan benda itu perlu diingatkan dari masa ke semasa. Kadang-kadang kita rasa dah lama tak dengar tazkirah mengenai Ramadan, dah dekat ni, pasanglah di mana-mana medium, di YouTube dan sebagainya, cari tazkirah yang boleh menaikkan kita punya himmah dan semangat untuk melakukan ibadah. Jadi itu antara perkara yang boleh kita lakukan sebagai persediaan untuk menyambut bulan Ramadan. Adapun jika kita belajar fiqh, hukum-hukum, sebab tu jika terlalu mempelajari fiqh secara dalam, dia boleh jadi orang itu kering. Dia adalah istilah dia kering jika tidak diselami dengan tasawuf dan sebab-sebab kita lakukan perkara di sebalik itu. Contohnya bab niat tadi, kena niat macam ni, kena makan macam ni. Tapi kita mempelajari juga dalam masa yang sama, ialah kita buat ini ialah kerana Allah Ta'ala suruh, dan kesusahan yang kita hadapi itu ialah untuk membuktikan penghambaan kita kepada Allah. Itulah hasil yang kita nak daripada mempelajari ilmu agama ni. Okay? Jadi apapun kita mesti seimbang antara kedua-duanya. Tak boleh juga kita tak ambil berat mengenai hukum hakam, kerana itu lebih parahlah, menyebabkan suatu ibadah tidak sah. Jadi tidak sah tu tidak berguna lah, walaupun diselami dengan kita panggil air mata, diselami dengan pengisafan kepada Allah Ta'ala, tetap tidak sah di sisi Allah Ta'ala, tidak ada pahalanya. Jadi sebab itu penting untuk kita seimbangkan antara kedua-duanya. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang lemah dan kurang daripada diri sendiri. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.